Bertemu kembali dalam program cerita. Kali ini saya nak bawakan perkongsian wartawan kami Faris Azman yang sempat mengikuti operasi yang dilakukan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan juga Jabatan Tenaga Kerja Bangi di pejabat yang melakukan operasi di Pelabuhan Klang bersama dengan Faris Azman. Operasi yang dilakukan ini adalah operasi menguatkuasakan Akta 446. Akta 446 ini sebenarnya bertujuan untuk menambah baik garis panduan penginapan pekerja asing. Ini termasuk sekali lah meliputi ruang minimum kediaman, kemudahan asas rumah, selain soal keselamatan dan juga kebersihan. Jadi Faris, sebelum itu bagaimana tinjauan ataupun penyertaan Faris bersama-sama dengan anggota penguatkuasa dalam operasi menguatkuasakan Akta 446 ni? Okey, Akta 446 ni sebenarnya semakin lama banyak sebenarnya kilang-kilang kita dengar sebelum-sebelum ini. Ada yang mengatakan bahawa mereka operasi dijalankan sehinggalah pekerja itu tidak mengikuti SOP yang ditetapkan dalam bawah Akta 446 ini. Terlalu dekat dengan pekerjanya, tiada penjarakan fizikal di kediaman mereka. Ini antara perkara-perkara yang dilihat. Dan operasi berpagi tadi, ia menjurus kepada sebuah kilang pengeluar sarung tangan getah. Kerana sebelum ini kilang yang melibatkan sarung tangan getah juga dikaitkan dengan pelanggaran Akta 446. Jadi pagi tadi sebenarnya kami pergi dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dengan KKM, anggota penguatkuasa KKM Kesihatan iaitu Pegawai Kesihatan Persekitaran. Kita bersama dengan Polis Diraja Malaysia, pada masa yang sama juga Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP juga turut bersama-sama untuk melihat bagaimana keadaan situ. Tapi sebenarnya Hakim, untuk masuk ke kilang sebenarnya ada, kita kalau tahu secara undang-undang ataupun etika kewartawanan untuk masuk, patutnya kita nak buat secara langsung. Tetapi apabila kita tahu kilang tu sudah tentu ada signboard dan sebagainya, apabila melakukan satu operasi itu perlu disahkan mereka ini bersalah, barulah boleh dikeluarkan logo-logo ataupun apa sahaja yang nama-nama syarikat dan sebagainya. Jadi untuk memastikan ia tidak berlaku, kita tidak dapat membuat secara langsung. Kita masuk ke kilang itu, pada awalnya kilang ini tidak memberi kebenaran kepada media. Hanya penguatkuasa saja, kami berada di luar dan bercakap bagaimana dengan kami kan, kerana operasi ini ditujukan untuk bukan hanya untuk melihat kesalahan, tetapi untuk memberi kesedaran kepada premis-premis, majikan-majikan bahawa pandemik COVID-19 dan kluster melibatkan dengan tempat kerja ini terlalu banyak ketika ini. Jadi Akta 446 ini melindungi pekerja, melindungi majikan, melindungi kilang, dan mereka ini tidak akan rugi kalau menepati Akta 446 ni. Jadi apabila masuk, tempat pertama yang kita tuju adalah kawasan kediaman pekerja-pekerja ini. Selalu kita pergi ke kilang, ada kawasan kediaman yang mungkin biasa, macam dom yang kecil. Tetapi kali ini, gedung ataupun gudang itu dijadikan kawasan kediaman. Dijadikan double decker tetapi jadi triple decker katanya. Dormitory. Dormitory yang sangat besar. Boleh mengatakan masuk 14 orang hingga ke 18 orang. So agak besar dormitory itu. Apabila masuk tengok, tetapi pada masa yang sama juga Akta 446 ni bukan hanya kita kata penjarakan fizikal, ada mark X, sign X dan sebagainya. Tilam juga diambil kira. Sekurang-kurangnya 4 inci tilam itu, setebal itu perlu diberikan kepada pekerja. Sehingga ke tilam, begitu juga loker perlu berkunci. Banyak lagi aspek-aspek yang ditetapkan dalam Akta 446 dan ada juga pelanggaran yang berlaku. Dan pastinya pandemik COVID-19 ini memberi ruang kepada kita untuk menekan butang reset ataupun melakukan penambahbaikan terhadap perundangan yang sedia ada. Dan pastinya kita lihat Akta 446 ini juga memberikan peluang ataupun menutup ruang kepada mereka yang berniat untuk mengeksploitasi pekerja asing ataupun pekerja tempatan yang diletakkan di asrama pekerja ataupun penginapan pekerja. Tetapi dalam masa sama Faris, kita lihat penguatkuasaan undang-undang ni, apabila kita bercakap mengenai penguatkuasaan, ia melibatkan perkataan operasi. Dan apabila berkaitan operasi pula, untuk wartawan dia ada etika untuk menjaga kerahsiaan operasi. Betul. Kalau tak jaga kerahsiaan operasi itu, dia mungkin boleh menjejaskan keseluruhan operasi. Jadi macam mana Faris nak menjaga kerahsiaan operasi itu, nak pastikan bahawa
kita sibuk nak buat laporan sampai kita boleh menjejaskan. Penat-penat ni anggota penguatkuasa melakukan rancangan tapi lepas tu tak jadi blown macam itu, cover up tu sebab ada laporan yang tak patut keluar pada waktunya. Itu sebab pada awalnya untuk membuat lintah langsung tu, saya berfikir 2-3 kali sebenarnya kerana ada permintaan untuk kita buat secara langsung. Betul kita boleh buat secara langsung. Tetapi apabila untuk pergi operasi itu, apabila kita letak title secara Facebook Live, secara live di televisyen dan sebagainya, kita akan meletak bagaimana title mungkin operasi JTKSM di Pelabuhan Kelang. Dan dalam perjalanan sebentar tadi sebenarnya jam. Hingga sejam kami berada di tengah jalan. Bayangkan kalau itu secara langsung mungkin mungkin pekerja-pekerja asing itu pun dah lari ataupun sebaliknya kan. Jadi ada kerahsiaan itu pada malam tadi pun apabila mendapat kita dapat tahu apa yang ingin dilakukan pagi ini. Tapi kita tak boleh, saya pun tak masuk tweet dan sebagainya kerana benda tu kita blown up everything kan. Jadi untuk make sure that operasi ini berjalan dengan lancar, jadi kita terpaksa apa-apa pun tiada komunikasi sehinggalah operasi itu selesai, selepas tu baru kita boleh keluarkan apa yang kita dapat. Itu selalu operasi macam tu. Itu antara yang biasanya dilakukan oleh wartawan-wartawan yang kerap mengikuti operasi penguatkuasa. Faris pernah, kebanyakan kita juga pernah mengikuti operasi penguatkuasa macam itu. Kadang-kadang ada sampai awal di tempat operasi rumah urut kan. Untuk melihat bagaimana, sebab sebenarnya operasi ini kita nak melihat bagaimana taktikal yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Baik rumah urut, baik kita cakap Akta 446 ini, baiklah kawasan mana-mana pun operasi dadah dan sebagainya. Operasi ini secara menyeluruh kita nak tengok dari satu-satu taktikal apa, sebab itu artikel yang akan kita tulis itu adalah observe kita apa yang berlaku daripada satu-satu tempat. Jadi itu antara yang boleh kita kongsi lah mengenai dengan Akta 446 tadi. Tersenyum lebar Faris cakap pasal operasi rumah urut sampai awal. Saya tak tahu, mungkin Faris ada pengalaman peribadi tapi apa pun Faris, kita bila pergi ke tempat-tempat yang Faris pergi sendiri tengok bagaimana semua pekerja ini disumbatkan, boleh saya sebut disumbatkan, dikramkan di tempat yang sempit. Faris sendiri boleh ke duduk selesa hidup dalam tempat begitu? Sedang bagaimana pula Faris melihat pekerja-pekerja ini, mereka inilah rutin harian mereka. Kita mungkin balik rumah buka pintu, ada sofa, ada TV, ada katil, ada dapur, ada bilik air sendiri contohnya. Tapi mereka ini seolah-olah kalau mereka dapat semua itu, ia satu percutian 5 bintang kalau mereka dapat. Okey, itu yang kita katakan sebenarnya. Perkara ini sudah pun berpanjangan lama sebenarnya, Hakim. Bukan hanya mereka ini diberi gaji murah, bukan hanya mereka ini diberi persepsi yang negatif, padahal kita mahukan tenaga kerja mereka pada masa yang sama. Persekitaran dan mungkin penginapan mereka juga seperti Akta 446 ini saya setuju kerana pindaan-pindaan yang baru dilakukan 2019 ini dipinda Akta 446 ini untuk memastikan sebelum COVID lagi. Jadi apabila COVID ia bertepatan dengan keadaan ketika ini, perlu keadaan yang selesa, kediaman yang selesa kerana mereka ini ialah, bayangkan seperti Hakim kata tadi, kita kerja kuat-kuat, kita kerja ialah kalau kerja kilang, kalau cakap 12 jam tu bukan kita rehat dan duduk saja sebenarnya. Kalau pengeluaran macam sarung tangan dan banyak-banyak lagi benda-benda yang dihasilkan, surat itu ia menggunakan kederat yang banyak. Jadi Akta 446 ini ia sekaligus kalau kita lihat operasi ini, ia memberi kalau ketika pembelaan yang sebenar kepada pihak-pihak pekerja-pekerja asing, kerana walaupun mereka pekerja asing, mereka datang secara halal untuk mendapat ialah dari segi wang, pendapatan untuk diberikan kepada keluarga mereka, kerana mungkin di rumah di negara mereka sendiri tidaklah dapat setimpal dengan kita. Tapi dieksploitasi itu apabila ada Akta 446 ini, ia memberi buffer kepada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini secara tuntaslah. Kalau ikutkan tidak boleh eksploitasi, mau pekerja ini perlu diletakkan di tempat yang betul, penginapannya dari segi katil, dari segi loka begitu terperinci, sanitize, tempat tinggal mereka ini perlu disanitasi setiap tiga kali dalam seminggu. Itu antara proses-proses supaya ini peri kemanusiaan pada masa sama. Undang-undang itu membawa kepada pembelaan. Betul. Tetapi apa yang penting sebenarnya, bukan hanya majikan ini perlu mengikut undang-undang, tetapi peri kemanusiaan dan juga persepsi yang negatif itu perlu diubah sebenarnya. Ya, kemanusiaan itulah yang perlu ditonjolkan oleh majikan dan bukan hanya sekadar memikirkan keuntungan semata-mata dengan mendapatkan tenaga buruh murah.
Tapi Faris, dalam masa sama, Faris, kita ada masa beberapa minit saja lagi. Dan tapi saya nak bila sebut perkataan operasi ni saja, kalau kita perkataan operasi ini cukup menggambarkan satu perkara yang tegas. Dan dalam masa sama juga kita akan dapat bayangkan retaliate ataupun tindak balas. Jadi macam mana Faris lihat bila beroperasi ini, kali ini mungkin situasinya berbeza, bukan mencari pekerja asing tanpa permit, tapi membela nasib pekerja asing di asrama ataupun penginapan mereka. Ada tak majikan-majikan yang lari ke tak nak bagi masuk? Dia dalam situasi ini ia agak berbeza. Apabila kita ditahan di tepi pagar itu, di depan pagar tidak dibenarkan masuk, mula JTKSM kata minta maaf media tidak dibenarkan masuk. Jadi kami pun beranggapan daripada jauh kita datang ke Pelabuhan Klang, kita tak dapat mengikuti operasi apa yang akan kita lakukan selepas itu kan. Tetapi JTKSM selepas bercakap dengan pihak majikan bersetuju untuk membenarkan kita. Jadi kerjasama daripada pihak majikan ini amat saya hargai kerana ia membuktikan bahawa mereka melakukan apa yang perlu. Dan mungkin ada sedikit macam dalam di kilang ini sebenarnya ada beberapa pelanggaran sikit dari segi Akta 446, bukan secara whole, bukan secara besarnya, bigger picture. Tiada tempat untuk kediaman pekerja asing tiada penjarakan fizikal, mereka diletakkan 10 orang dalam satu kawasan very confined space, tidak begitu. Tempatnya agak besar tetapi hanya pelanggarannya sedikit-sedikit saja. Jadi mungkin itu diberikan laluan mudah kepada media sendiri untuk masuk. Pada masa yang sama juga mereka mengikut daripada belakang. Mereka kata ada tempat-tempat yang jangan ambil gambar. Confirm kita tahu tempat-tempat ialah kawasan pengeluaran dia, production dia, itu tak boleh kita masuk. Kita cuma masuk di kawasan penginapan, beberapa kawasan-kawasan lain tandas dia. Jadi kami pergi situ, tandas dia boleh katakan bersih. Jadi kalau ikutkan kilang ni, dia cuba sedaya upaya untuk mengikut apa yang ditetapkan oleh Akta 446. Tetapi cuma ada improvement ataupun ruang yang perlu diimprove di situ. Sebab itu JTKSM tadi, pengarah mengatakan bahawa mereka tidak mahu mengenakan compound begitu. Mereka perlu siasat daripada A sampai Z, daripada kawasan dia tu, apa pelanggarannya, selepas itu bagaimana mungkin budi bicara mereka. Kerana kalau yang gagal, yang betul-betul degil, kilang yang memang tak mengikut spek, tak mengikut akta ini, mungkin dikenakan tindakan tegas. Tapi kilang ini dilihat mereka ada effort, ada usaha untuk masuk, memastikan Akta 446 dan pembelaan kepada pekerja asing. Jadi itu yang dalam operasi ini agak unik sebenarnya. Dapat kerjasama dengan majikan, mereka berikan laluan kepada kami, kami buat kerja kami, mereka juga memastikan bahawa semua benda berada dalam keadaan yang terbaik. Ya, itu satu perkongsian yang menarik sebenarnya, tetapi juga merupakan satu peringatan ataupun reality check sebenarnya kepada majikan di luar sana. Sebab kalau kita sendiri mungkin ada peluang untuk bekerja di luar negara di masa hadapan, kita juga inginkan kehidupan yang sempurna, yang memenuhi keperluan asas yang manusiawi sebenarnya, bukannya seperti tinggal di reban ayam seperti yang kebanyakan penginapan terhadap pekerja ini diberikan oleh majikan. Tapi itu perkongsian yang buat waktu ini, dan isu ataupun laporan-laporan lain mengenai operasi ataupun liputan kami bawakan juga, kami juga sediakannya di laman web astroawani.com dan juga di Astro Awani saluran 501 dan juga Awani 745. Tapi buat waktu ini sekian saja cerita. Terima kasih kerana menonton. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.